Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-puan yang telah masuk ke dalam platform Teams kita pada pagi ini. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan mulakan Bengkel Ride On workshop kita ini. Sebelum saya perkenalkan penceramah kita pada hari ini, ada beberapa pesanan penaja yang ingin saya sampaikan. Untuk makluman tuan-puan, kehadiran telah dipost di bahagian chat, jadi mohon tuan-puan untuk isi kehadiran di link yang telah dipost di bahagian chat tersebut dan pastikan mikrofon tuan-puan berada dalam keadaan off sewaktu bengkel sedang dijalankan kecuali untuk sesi Q&A. Dan peringatan terakhir, sebelum kursus kita tamat, kami akan postkan juga penilaian keberkesanan kursus, jadi mohon tuan-puan isi setelah linknya diberi nanti. Baiklah, untuk bengkel kita pada pagi ini, seperti yang tuan-puan lihat pada slide yang telah saya tunjukkan, ini adalah tentatif kita pada hari ini. Bengkel akan berjalan sepanjang pukul 8.30 sehingga pukul 1 petang. Okey, dia separuh hari sahaja. Dia akan dibahagikan kepada dua sesi. Sesi yang pertama adalah berkaitan dengan research writing yang akan disampaikan oleh Dr. Azrul bin Mahfuz. Kemudian sesi yang kedua ialah bahagian innovation. Ini maksudnya inovasi dan action. Okey, akan disampaikan oleh teknologis Syahrizan bin Muhammad Razali. Untuk sesi Q&A, saya akan buka selepas habis setiap panel menyampaikan sesi masing-masing. Kalau untuk bahagian Dr. Azrul ni, tuan-puan boleh tanya pada waktu yang break ni. Okey, 15 minit break ni boleh mengajukan soalan lah. Sesi Q&A boleh dilakukan secara dua kaedah. Sama ada tanya terus kepada penceramah ataupun tuan-puan boleh type di ruangan chat. Baik, tanpa membuang masa lagi, saya akan menjemput panel kita yang pertama, Dr. Azrul bin Mahfuz, untuk menyampaikan sesi perkongsian ilmu beliau. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima walika wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadari wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih moderator Cik Nur Hidayah. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadakan satu sesi perkongsian ilmu lah. Walaupun dalam mood PKP Okay, saya cubalah untuk sebenarnya bukan untuk mengajar, sebenarnya untuk share saya punya experience dalam penulisan lah, sedikit lah. Sebelum kita mulakan, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Dr. Azrul bin Mahfuz daripada Jabatan Hutan Elektrik Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Sedikit saya punya latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektrik di Kolej Universiti On, sekarang ni UTHM lah, 2001 hingga 2004. Kemudian saya menyambung pengajian dalam bidang teknik vocational education, di universiti yang sama tahun 2004 hingga 2006. Kemudian PhD dalam bidang kejuruteraan elektrik di Universiti Malaysia Pahang, iaitu pada graduate pada 2014. Working experience, saya start bekerja di Politeknik Muka Sarawak, iaitu pada tahun 2006 hingga 2010. Kemudian Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah 2010 hingga 2020. Kemudian sekarang ni lah berada di Politeknik Sultan Idris Shah. Tak tahu ya sampai bila. Okey, pengalaman dalam penulisan, saya pernah tulis buku. Kalau boleh search dalam Google boleh jumpalah buku saya ni.
asas teknologi elektrik ni saya tulis pada tahun 2008. Kemudian saya start nulis ni ketika sambung PhD lah. Okay, ada 8 jurnal saya tulis. Kemudian pernah hadiri 10 conference lah. Dan juga ada 5 research grant. Okey, untuk yang research grant ni saya nombor 1 dan 2 tu adalah masa saya sambung belajar lah. Masa saya buat PhD, okay, di UMP. Kemudian semasa berkhidmat di Polisas, saya juga sempat involve dengan 3 grant. 2 grant PPRN di tahun 2008, saya tak ingat 2000 apa ni, 2018 lah. 2018 itu. Ingat tak? PPRN dan kemudian TRJS lah. Okey. Okey, apa yang saya nak cover akan pada hari ini adalah yang termasuk dalam saya punya apa ni, kongsian ilmu pada hari ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan jenis apa ni, kertas penyelidikan lah dan juga conference. Kemudian nak perkenalkan kepada general database, index dan impact factor. Kemudian struktur manuskrip lah, struktur kertas penyelidikan tu, dan juga reference manager software. Okey, dalam saya menyediakan bahan khusus ni, saya ada buat rujukan, 2 rujukan lah, iaitu yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Profesor Datuk Roslan Abdul Syukur, yang ini daripada UKM, iaitu Rahsia Kejayaan Menulis Jurnal Berimpak Tinggi, buku dan tesis. Dia dalam buku ni bukan saja mendedahkan kepada penulisan artikel, jurnal dan sebagainya, tapi dia juga fokus kepada buku dan tesis. Siapa-siapa yang berminat boleh dapatkan buku ni lah. Maknanya buku ni bukan untuk yang apa ni, yang penulis advance. Walaupun kita baru mula nak menulis, kita saya baca buku ni memang bagus juga untuk siapa-siapa yang baru nak start mula lah. Kemudian yang kedua adalah slide yang ditulis oleh Profesor Azman Hassan, iaitu Director Research Publication Center ni daripada UTM, Fakulti Kejuruteraan Kimia UTM. Okey, saya mulakan. Why do we need research? Okey, kenapa kita perlukan research? Okey, yang pertama adalah kenapa kita perlukan research. Ada satu, yang pertama adalah untuk kita to provide solution to complex problem. Kita nak solve problem lah yang kompleks. Jadi kita perlukan research. Kemudian yang kedua adalah untuk kita investigate law of nature. Kemudian make new discovery. Okay, make new discovery. Mencari penemuan baru lah. Kemudian develop new product. Kita nak develop new product. Jadi kita perlu buat research juga. Kemudian yang seterusnya save cost. Untuk jimatkan cost. To improve our life. Okay. Dan juga human desire lah. Okey, sebenarnya saya fokus dalam saya sediakan slide ni adalah saya fokus kepada research artikel yang berbentuk teknikal, iaitu fokus kepada kejuruteraan lah. Okey. Mungkin ada yang pendengar ada yang different background, tapi saya ni fokus kepada penulisan teknikal lah. Terutama sekali yang melibatkan projek-projek pelajar lah, yang mana kita boleh daripada projek pelajar tu kita boleh edit dia punya report dan kita boleh tulis sebagai satu kertas kajian. Okey, karakteristik of engineering research, yang pertama dia mesti involved in the development of new algorithm, teknik, methodologies lah. Okey. Kemudian involved in the confirmation of new proposed algorithm.
involved in design of new product, circuit, involved in comparing a number of different methodologies, stabilities analysis on newly proposed algorithm, involved in the application of some proposed algorithm in novel application, kemudian involved in the study of certain aspect of dynamic plan system. Okay, kemudian involved in survey of some engineering aspect, involved in market study of certain engineering product, involved in the study on the effect environmental factor and particular product design. Kemudian involved improving the design of existing product. Kita nak improve. Okay, kita dah ada satu produk, kita nak improve. Jadi kita mungkin dari segi design dan sebagainya kita boleh improve. Kemudian involved in extending the algorithm developed by others to a wider variety of progression system. Involved in the testing of new technique extensively on benchmark problem in which earlier research has not done. Okay, yang ni kalau siapa yang sedang further study dan sebagainya, mesti ada salah satu ni, mesti ada dia punya part dalam ni lah. Okay, mesti ada. Sama ada involve design ke, new product ke, ataupun dia development of new algorithm, teknik methodologies. Biasa yang nombor satu ni memang related dengan PhD lah. Siapa yang sedang sambung PhD, biasanya nombor satu ni memang related dengan dia lah. Okay. Kemudian why do you need to technical paper? Okay, kenapa kita perlu tulis technical paper ni? Yang pertama sekali adalah untuk kita dokumenkan kita punya kerja research kita. Okay, untuk kita dokumenkan kerja research. Kalau kita selalu buat research je tapi kita tak dokumenkan, memang benda tu maksudnya data yang kita dapat tu, penemuan kita dapat tu akan berlalu macam tu sajalah. Kita bila kita nak buat nak rujuk balik pun susah. Okay. Kemudian yang kedua adalah to attend conference. Okay, to attend conference. Okay, conference ni biasanya kita akan hadiri sebenarnya kita untuk share sebenarnya. Selain daripada journal, selain daripada kita tulis journal, kemudian kita publish. Dan ada satu lagi untuk kita share, cara kita share kita punya penemuan dan sebagainya, iaitu melalui kita attend conference lah. Bila kita attend conference tu, ramai yang penyidik-penyidik lain boleh dengar dan boleh mendapat manfaat daripada kajian kita tu lah. Okay. To share research result with other researcher, ni macam saya beritahu tadi. Sama bila kita attend conference, kita akan share kita punya research result dengan penyidik yang lain. Kemudian to get view for improvement of your research. Okay, bila kita publish kita punya paper ni, kita akan hantar, biasanya paper bila sebelum dipublish tu kita akan hantar review lah. Dan review tu biasanya paper kita akan direview oleh pakar lah dalam bidang tu. Jadi sebenarnya kita boleh, jadi bila kita buat paper tu bukan syok sendirilah. Bila kita buat satu-satu kajian bukan kita syok sendirilah. Maksudnya ada orang lain boleh bagi komen dan sebagainya. Kemudian to get recognition and promotion. Okay, yang ni macam kita sekarang ni berada dalam skim DH. Dan salah satu syarat dia adalah, syarat kenaikan pangkat adalah kita kena present ataupun kita kena terbitkan artikel dan sebagainya. Jadi ini membantulah dari segi mendapat pentafan dan kenaikan pangkat lah. Kemudian to increase your profile as a researcher. Okay. Untuk kita increase kita punya profile lah. Sebagai seorang penyidik. Okey, ni gambar, saya letakkan gambar Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nasaruddin Muhammad Yusof. Ini adalah rakyat Malaysia pertama lah yang menang Nobel Prize, iaitu pada tahun 2013. Tapi dia bukan menang kategori individu. Okay. Biasanya Nobel Prize ni yang terbaik adalah kategori individu lah. Okay. Yang mana kalau satu-satu penyidik berjaya menemukan satu-satu benda yang teori yang baru ataupun dapat memberi impact
yang besar pada dalam bidang satu-satu bidang, maka dia akan bagi satu anugerah lah. Anugerah yang paling tertinggi sekali dalam pendidikan adalah Nobel Prize lah. Iaitu setakat ni belum ada lagi lah rakyat Malaysia yang secara individu yang terima Nobel Prize ni. Tapi yang ni adalah Muhammad Nasaruddin ni, dia sebenarnya dia pesara tentera. Pesara tentera, jadi lepas dia pesara tentera tu, OPCW ni, iaitu satu pertubuhan pencegahan senjata kimia di base di Belanda ni telah offer dia lah. Dan dia menang dapat Nobel Prize ni dengan organisasi itulah, OPCW. Okey, apa kaitan dia dengan apa ni kita punya ni sebenarnya adalah kalau kita untuk yang Nobel Prize ni, sebelum apa ni seseorang tu diberi apa ni hadiah Nobel Prize ni, biasanya dia paper dia tu mesti dipublish dalam Scopus lah. Iaitu satu database international database index yang terbesar sekali, Scopus lah. Mesti ada paper yang kita apa ni publish dalam Scopus. Okey. Scopus ni satu, nanti saya akan masuk lagi lah. Saya akan cerita sikit pasal Scopus ni. Okey, kemudian terus kepada type of research article and conference. Okey, untuk yang type of research article ni, untuk jurnal, kita ada full paper lah. Iaitu full paper ni contain original research. Ini complete research lah. Okey, complete research dari segi metodologi dia, kemudian dia ada result dan sebagainya dia. Penuh, paper penuh lah. Kemudian kita ada juga jenis lain iaitu kita panggil short communication. Okay, short communication ni dia ada biasanya ditulis walaupun kita penyelidikan kita belum habis, tapi kita nak publish dengan cepat. Bila kita nak publish dengan cepat, kita boleh publish dalam short communication lah. Okay. Mungkin result kita pun belum habis lagi, tapi kita nak share cepat. Kerana apa? Bila penyelidik ni, kalau kita betul-betul apa ni yang involve dengan penyidikan ni, dia suka untuk apa ni kongsi dia punya dapatan tu. Jadi bila kongsi punya dapatan ni, dia masing-masing berlumba-lumba lah untuk apa ni mengetengahkan dia punya dapatan secepat mungkin. Okey, mungkin tak sempat nak tu, jadi dia terus buat short communication lah. Okey, saya pun tak pernah tulis short communication ni, biasa saya full paper lah. Kemudian review article. Review article ni adalah berkenaan dengan ulasan literature. Okey, ulasan literature biasa dia orang yang tulis review artikel ni biasanya dia ni pakar bidang jugalah. Dia pakar bidang. Jadi dia review semua sekali literature dalam bidang satu bidang tu lah. Okay. Kemudian kita ada book chapter. Okay, book chapter ni himpunan penemuan dan sebagainya. Ini dalam buku lah, dalam bentuk buku. Kemudian conference. Conference ni biasanya kita tulis full paper juga, tapi kita presentkan. Okay, kalau jurnal kita tak present, kita hanya publish. Okay, bila kita buat paper tu, lepas tu kita publish, kita pilihlah mana-mana jurnal yang kita nak publish, kemudian kita publish. Itu jurnal lah, tanpa present lah. Conference ni kita ada presentation lah. Okay. Tapi kebanyakan pada masa kini, sebenarnya bila satu-satu organisasi itu dia menganjurkan conference, biasanya paper akan terus dipublish dalam jurnal lah. Bergantung pada apa ni conference tu lah. Ada juga conference yang memang dia tak publish artikel, dia buat proceeding saja. Ada juga yang dia tak publish, dia buat proceeding saja. Okey, ada type of conference, ada dua lah. Iaitu conference with non-index proceeding, kemudian conference with index proceeding. Okay. Conference with non-index proceeding ni conference biasalah yang tanpa index lah. Okay.
sekarang ni banyak kan conference yang tanpa indeks ni kadang-kadang ada satu institusi dia nak buat presentation dalaman dia ataupun peringkat nasional je. Kadang-kadang dia tak ada yang indeks, ada yang tak indeks lah. Okay. Kemudian conference with index proceeding ni yang ni saya listkan je, sebenarnya banyak lagi index proceeding yang ada tapi ni yang popular lah. Yang popular iaitu Scopus, Thomson Reuters, kemudian EI Compendics, kemudian Conference Proceeding Citation Index. Ni dalam bidang sains. Ada lagi yang saya tak listkan kat sini lah. Okey, kat mana sebenarnya kita nak tengok kita punya list conference yang ataupun bila kita nak kita nak sertai satu conference, kat mana kita nak maklumat yang kita boleh dapatkan adalah melalui website lah. Website conference yang kat sini saya boleh listkan adalah yang atas tu IEEE lah. IEEE conference. Kemudian yang lain ni adalah conference alert lah. Saya biasa guna yang bahagian bawah sekali ni. Kalau boleh tengok, boleh search siapa-siapa yang nak sertai conference. Kalau kita tengok kat sini, conference alert. Okey, kalau tengok kat sini di conference alerts ni dia ada seluruh dunia lah. Conference seluruh dunia. Contohnya kita fokus kepada Malaysia lah. Okey, kita fokus kepada Malaysia, Asia. Okey, yang ni dia sebenarnya dalam conference alerts ni dia dah ada list conference yang akan berlangsung daripada Januari sampai Disember. Sampai Disember. Sampai Disember lah. Dan data ni akan sentiasa diupdate lah. Data ni akan sentiasa diupdate. Jadi kita boleh tengok lah. Sini semua international conference lah. Okay, ada yang dia dah ada listkan indeks dia. Kita dah boleh tengok lah. Macam ni dah ada yang untuk yang contohnya pada saya tengok International Conference on Business Social Science Management ni dia ada dah Scopus and Web of Science Index. Okay. Yang ni kita boleh buka lah. Kita boleh buka dia punya conference. Contoh saya tengok yang nombor 2. Doktor, senarai tak nampak, Doktor. Tak nampak Tak. Tak clear, tak jelas ke tak keluar terus? Tak keluar terus. Oh, tak keluar terus. Nampak PowerPoint je. Okey. Okey. Boleh nampak? Okey, terima kasih. Okey. Itulah saya tak biasa juga yang guna team ni kan. Biasa kita face to face. Tapi tak apalah. Kalau ada apa-apa yang tak nampak tu beritahulah. Saya takut saya shock sendiri nanti saya duduk present seorang depan ni. Okey, yang ni saya macam saya beritahu tadi, conference alert Conference alert ni kita satu website yang kita boleh gunakan untuk kita cari senarai conference yang akan berlangsung daripada kalau untuk tahun ni dia akan start pada Januari sampai Disember, nanti kita boleh check. Okey, yang ni ada seluruh dunia lah conference seluruh dunia. Masa saya belajar dulu memang saya guna yang ni lah conference alert ni, selain daripada conference-conference yang di-share dalam email dan sebagainya lah. Okey, dan ni juga satu platform yang kita boleh cari untuk kita nak present Okey, yang ni contoh saya ambil daripada Malaysia. Dia dah ada daripada Januari sampai Disember. Sampai Disember dia punya list conference dia. Okey, contoh saya ambil yang kedua ni, yang ni berkaitan dengan engineering lah. Conference on Engineering, Information Technology, Applied Science, Computer Software and Networking.
Okay, ni memang dia dah ada dia punya website. Kita boleh masuk dalam website dia. Okay, dia dah ada dia punya data-data tu, kita boleh baca kat situ lah. Kita boleh baca kat situ lah. Ni serba ringkas lah berkaitan dengan apa ni, website conference. Ni kita boleh tengok atas ni dia ada event-event dia dah. Guideline dan sebagainya lah. Okey, kemudian iaitu list of conference website lah. Okey. Kemudian jenis index service. Okey, jenis index service ni yang ni disusun daripada rendah kepada tinggi lah. Yang paling tinggi sekali Web of Science lah, SI. Okey, kemudian yang paling bawah Google Scholar lah. Yang ni DOAG ni Directory Open Access Journal. Okey. Directory Open Access Journal. Yang ni biasanya free lah. Kita boleh apa ni, download secara free. Okay, what is an index journal? Okay, index journal ni dia journal index when its bibliographic and citation information is included by the citation data supplier. Okay, macam data citation data supplier kita yang terbesar sekali adalah Scopus lah, Scopus dengan Web of Science lah. Okay. Yang ni yang paling kualiti paling bagus lah, iaitu Scopus dengan Web of Science. Okey, kenapa kita perlu submit dalam SI Journal? Okey, SI Journal ni kita sebenarnya kalau kita ada satu-satu kertas yang baik, biasa kita cadang kepada apa ni, publish dalam SI Journal lah. Kita try dulu tengok kita punya, biasanya kalau penyelidik dia bila dia nak try tu, dia try pada jurnal yang paling tinggi sekali lah. Okey, kerana apa? Kerana dia kalau apa ni, mungkin di politeknik tak ada lah, tapi kalau di universiti, kalau kita publish pada jurnal-jurnal yang high impact ni, biasanya dibayar. Satu jurnal mungkin 3,000, dia bagi satu hadiah lah. Universiti bagi hadiah pada apa ni, penyelidik. Mana kalau publish dalam paper apa ni, high impact journal ni, dia bagi hadiah. Biasanya di universiti benda ni memang apa ni, penyelidik berlomba-lomba lah untuk publish dalam ISI journal. Okey, journal database. Tadi saya sentuh pasal Thomson dengan Scopus, iaitu apa ni, database journal international lah. Tapi sebenarnya dalam di Malaysia sendiri pun kita ada sebenarnya apa ni, journal database yang diindeks oleh Malaysia, iaitu kita panggil dia MySite lah. MySite ni adalah apa ni, usaha pusat citasi negara lah. Okey, usaha pusat citasi negara, dia publish apa ni, dia kumpul apa ni, ataupun dia indeks paper-paper dalam negara lah. Kat sini mana saya tengok tu. MySite boleh tengok kalau ni boleh rujuk MySite lah. Boleh nampak tak? Boleh Doktor? Boleh Okey, right. Okey, MySite ni disediakan oleh Pusat Citasi Malaysia, okey. Malaysian Citation Center, okey. Yang mana dia kumpulkan semua paper-paper dalam Malaysia lah. Okey, kalau kita tengok advances ni, kita boleh contohnya kalau kita boleh search kat sini. Contohnya saya nak cari berkaitan dengan IoT solar lah, IoT solar. Oh, internet slow . Okey, tak apa. Okey, sebenarnya kita boleh cari kat sini .
Saya cari dulu soalan. Dia akan listkan apa ni paper-paper yang berkaitan dengan solar tu. Kat sini kita boleh tengok lah. Okay. Kita boleh dan ni free, sebenarnya free. Kita boleh download dan sebagainya lah. Kita boleh download dan sebagainya. Kemudian selain daripada tu, kat tepi ni kalau perasan kat sini dia ada dipanggil ASEAN Citation Index. Okay. Selain daripada tu dalam MySite ni kita boleh tengok, kita boleh juga buka apa ni pusat-pusat citation Asia. Contohnya kat atas ni adalah dia ada Chinese. Okay. Yang China punya. Kemudian CNII ni adalah daripada Japan. Kemudian Indian Citation Index, Korea, Thai dan juga Taiwan lah. Okay. Yang ni kita boleh tengok paper-paper daripada overseas lah. Cumanya yang dekat ASEAN Citation Index ni yang saya dah tengok, hanya 2 saja yang kita boleh tengok. Yang lain tu adalah dalam bahasa-bahasa negara tersebut lah. Okay. Yang Japan dengan Indian kita boleh buka lah, ada yang paper-paper English lah. Okay. Yang lain semua dalam bahasa negara masing-masing lah. Okay, selain daripada MySite ni, ada satu lagi iaitu yang dalam Malaysia kita panggil My Journal. My Journal. Ini pun disediakan oleh Pusat Citasi Malaysia. Okay, My Journal ni. Okay, cuma My Journal ni yang tadi dia kumpul artikel, cuma yang My Journal ni dia kumpulkan jurnal-jurnal yang dipublish dalam Malaysia lah. Jurnal-jurnal yang dipublish dalam Malaysia. Slow. Okay. Okay, kat sini dia ada list jurnal lah. List jurnal. Yang tadi kita search artikel, yang ni kita search jurnal. Kita boleh search jurnal. Contohnya kalau kita nak tengok berkaitan dengan engineering teknologi. Kalau buka engineering teknologi. Okay, bila kita masuk kepada engineering teknologi, dia akan listkan lah jurnal-jurnal yang ada dalam subjek dalam engineering teknologi lah. Contoh saya buka yang atas ni adalah Advanced Journal of Technical Vocational Education. Okay, yang ni kita buka, dia terus pergi kepada website jurnal tu lah. Okay. Yang ni kita boleh tengok sebenarnya, yang ni pun kita boleh access dia punya paper kita boleh buka. Contoh saya buka yang atas ni. Okay, saya ambil yang nombor 2 ni Development of Smart Letterbox Engineering Process in Entrepreneur Product. Yang ni kita boleh download dia punya artikel lah. Okay. Kalau boleh tengok yang ni, ni contoh ni daripada Polymath. Paper daripada Polymath Kalau tengok, kalau kita review paper ni, sebenarnya dia mirip pada student project kita lah. Tapi dia jadikan sebagai paper. Boleh nampak ni Boleh. Boleh. Okey. Sebab saya bila dalam webinar ni rasa macam boring pula rasa. Cakap seorang-seorang gitu kan. Kalau dalam face to face kita boleh tengok reaction kawan-kawan. Ni bila dalam webinar ni rasa macam cakap seorang-seorang. Okey, tu berkaitan dengan MySite dan MyJournal. Kemudian okey, untuk yang international tadi dah ada
saya dah beritahu, iaitu dua database yang international index, iaitu Thomson Reuters dengan Scopus. Thomson Reuters ni dia berpangkalan di Netherlands, kemudian Scopus ni US lah. Okay. Selain daripada itu kita juga boleh access kepada database yang lain lah. Contoh kat sini IEEE. Okay, yang IEEE ni sebenarnya kalau kita tengok setiap library, saya rasa dalam yang di Politeknik memang dia dah provide dengan IEEE. Contohnya saya buka PSIS lah, library PSIS. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, tapi tak apalah, kita tunjuklah. Okay. Untuk yang ni, kalau siapa masuk website PSIS, yang paling bawah, bahagian bawah sekali itu dekat bahagian staff tu. Kita klik bahagian staff. Doktor tak nampak dia punya website. Okay, sorry. Okay, ini website PSIS. Okay, boleh nampak? Okay, dah boleh. Okay. Okay, kalau bahagian bawah sekali website tu dia ada bahagian ruangan staff. Pautan staff tu. Okay, kita masuk pautan staff, dia ada sumber rujukan. Okay. Sumber rujukan, kita tengok pada bahagian pangkalan data carian buku tu, dia ada IEEE. Okay, siapa yang kalau kita buka bahagian IEEE ni, dia ada atas tu dia tulis access provide by Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Universiti. Sebenarnya JPP dah bayar ada certain paper yang dia ada package. Sebenarnya IEEE ni dia business lah kan. Dia ada package lah yang dah yang dah di-provide-kan. Jadi JPP dah bayar lah. Tapi bukan semua paper yang kita boleh access lah daripada IEEE ni. Ada setengah-setengah dia bagi kita download, ada setengah tu memang kita kena bayar lah untuk kita dapatkan. Okay, yang ni bagus juga untuk kita cari maklumat lah berkaitan dengan paper, research paper. Okey, kemudian yang ni, okey, yang ni saya dah terang tadi, itu my site. Okey. Okey, dua agensi indeks antarabangsa terbesar iaitu Scopus dan Thomson Reuters. Okey, yang ni pun dah tadi, iaitu dua ni biasa memang dua ni lah, kalau indeks yang antarabangsa memang dua ni lah, Scopus dengan Thomson Reuters. Okey. Dan dia sumbangan dia dari segi kita bila kita nak publish tu, dia tengok dari segi sumbangan kepada bidang, kualiti, tahap pewasitan, sidang editor yang suhur dan pengarang bersifat antarabangsa lah. Okey, yang ni pun dah. Okey, faktor impact masuk pada faktor impact. Faktor impact sebuah jurnal adalah satu ukuran yang menunjukkan bilangan purata petikan terhadap artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut lah. Okey. Ini biasa orang sebut impact factor. Okey, yang ni contoh lah contoh impact factor yang kita boleh tengok lah. Dia semakin tinggi impact factor tu maksudnya semakin banyak lah orang rujuk pada jurnal, satu-satu jurnal. Okey, kriteria for choosing a journal. Yang pertama kita scope of journal lah. Okey, scope of journal. Contohnya kalau siapa-siapa yang menulis paper dalam bidang kejuruteraan elektrik, kita kena cari skop jurnal dia dalam bidang kejuruteraan elektrik lah, ataupun dalam bidang kejuruteraan. Okay. Kemudian indexing. Okay, indexing siapa yang
siapa yang index paper tu, journal tu, yang sama ada yang tadi Thomson Reuters ataupun Scopus ataupun indeks-indeks yang lain lah. Kemudian impact factor, okay. Kemudian journal ranking, kemudian publication frequency, berapa kali dia terbitkan dalam setahun. Ada yang journal diterbitkan setahun sekali je, ada yang setahun 2 kali dan sebagainya lah. Ada juga yang paling rendah sekali setiap bulan. Itu yang paling rendah sekali lah, journal yang paling rendah sekali lah. Okay, biasanya kalau high impact journal biasa dia dia punya bilangan terbitan dia kurang lah, pasal dia nak jaga dia punya kualiti dia. Kemudian time to publish lah. Okay, time to publish. Kalau TPE telak saya ada 3 tapisan. Kalau kita hantar jurnal dengan TPE dia ada 3 tapisan. Saya pernah hantar dengan TPE memang 3 tapisan lah. Kerana dia menjaga kualiti dia. Okey, kemudian kriteria for choosing a journal. Okey, yang pertama adalah time to review. Okey, berapa lama dia ambil masa untuk dia review jurnal. Kemudian friendliness of editor, rejection rate, okey, kadar reject paper lah. Kemudian reference, quality of review, okey, member of editorial board, kemudian kategori of journal lah. Yang ni kita boleh tengok faktor-faktor ni kita boleh tengok lah dalam mana kita memilih untuk publish satu-satu paper kita dalam jurnal. Okey. Okey, ni ada gambar menunjukkan proses peer review proses. Okey, yang pertama biasanya dalam bila kita hasilkan satu-satu paper, okey, kita akan submit paper tu kepada journal editor lah. Biasa kita akan submit kepada journal editor. Kemudian journal editor ni dia dah ada sebenarnya dia punya reviewer. Okey. Reviewer ni biasanya terdiri daripada pakar-pakar lah. Satu-satu bidang. Okey. Jadi dia akan journal editor akan hantar paper kita tu kepada reviewer untuk semak lah. Bila dia semak, kemudian dia akan hantar feedback kepada editor. Kemudian editor akan hantar komen daripada reviewer tu pada penulis. Okey, dan ada correction dan sebagainya. Kemudian kita akan submit sehinggalah proses publish lah. Sehingga publish paper lah habis, complete. Okey. Okey, setakat tu ada soalan tak? Sebelum saya masuk kepada structure of manuscript. Doktor, kalau ikut kita punya tentative tadi, memang sekarang kita akan bagi break dululah sebelum doktor masuk ke structure of manuscript. Okay, so jadi saya buka sesi Q&A lah pada Tuan Puan. Kalau tak nak tanya direct, boleh type dekat ruangan chat. Saya akan bacakan. Assalamualaikum Doktor. Ini Farhan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Tadi untuk my site dengan my journal, dia kena login tu macam mana? Ada user password ke? Dia tak perlu user password. Dia boleh masuk terus pada website tu lah. Okey. Dia boleh terus masuk pada website tu. Kemudian kita boleh cari lah maklumat jurnal-jurnal yang di Malaysia. Jurnal-jurnal ataupun paper-paper di Malaysia kita boleh tengok dalam mindset tu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tak tahu apa tak faham tahap pewasitan tu apa? Pewasitan tu review. Wasit tu dalam bahasa Malaysia lah. Kalau dalam bahasa English dia panggil review lah. Review paper kan. Bila kita hantar paper kepada satu-satu jurnal ataupun satu-satu conference, kemudian dia akan hantar kepada reviewer. Reviewer tu orang yang check semak paper kita tu. Tu kita panggil dia pewasitan tu kan. Okey. Terima kasih. Okey. Doktor. Ya.
Farhan ni. Lain sekali soalan lain. Sekiranya kita nak publish jurnal, saya ada dengar ada jurnal yang free, ada jurnal yang berbayar. Boleh doktor bagi sedikit pengalaman doktor lah berkenaan itu. Terima kasih. Okey, jurnal ni ada yang berbayar dan free lah. Yang berbayar harga dia yang paling tinggi lah saya rasa dalam 2,000 ke atas lah. 2,000, 1,000 lebih ataupun 2,000 ke atas. Yang ni yang berbayar lah. Biasanya memang ada yang macam IEEE sendiri pun memang mahal sebenarnya. Saya ingat dalam 1,000 lebih 2,000 sebenarnya. Sebab dia dalam US kan. US dollar. Memang 2,000, 1,000 lebih ataupun 2,000. Kemudian ada juga yang tengok dia punya tu kan, indeks dia tu. Dia punya indeks tu. Kalau ranking jurnal tu tinggi semakin boleh ada juga, tapi ada juga yang jurnal yang ranking dia tinggi tapi ada juga yang kadar berpatutan lah. Ada yang mahal, ada yang berpatutan. Kemudian ada juga yang free. Okey. Ada yang juga yang free lah. Tapi yang free ni biasanya indeks dia kurang lah. Yang free ni indeks dia kurang lah. Ada yang free memang saya tahu ada yang free. Macam setengah-setengah universiti pun dia ada buat JPP sendiri pun saya ingat JPP sendiri pun ada yang free, jurnal yang free. Kita punya department kan, Jabatan Pengajian Pertanian ada buat jurnal yang free. Selain daripada itu boleh tengok dekat website universiti macam UMP ada disediakan jurnal yang free lah. Maksudnya kita boleh publish jurnal free lah. Boleh Fan? Okey, baik. Apa-apa kita PM nanti. Okey. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, Assalamualaikum Dr. Azrul. Salam. Okey, saya nak tanya pendapat doktor lah. Kalau macam kita sekarang pelajar projek, kita ada pelajar projek kan. Okey, so kita nak galakkan pelajar untuk tulis research, bukan research lah, untuk tulis artikel, maksudnya daripada dia punya report transfer kepada paper lah kan. So boleh submit kepada mana-mana proceeding dan sebagainya. Okey, so dari segi pandangan doktor, kita sebagai supervisor, walaupun kita mungkin kita akan tulis paper tu lah sebenarnya. So adakah secara etika kita perlu letakkan juga nama pelajar tu sebab takut ada isu berbangkit kan kemudian. So minta pandangan doktor sebab tadi doktor ada share paper daripada Polymer, saya rasa projek tu adalah projek pelajar. Jadi by right sepatutnya kita appreciate juga kan, kita acknowledge juga kerja pelajar tu. Betul tak doktor? So, pandangan doktor lah, mungkin dekat pengalaman dekat Polisas dan sebagainya. Terima kasih. Okey. Memang kalau ikut etika lah. Kalau ikut etika memang kita kena masukkan lah nama pelajar tu kan. Sebab pasal kalau betul dia yang tulis lah, kalau pelajar yang tulis. Tapi kalau mungkin kalau staff tu 100% dia tulis artikel tu, memang dia tak involve dengan student pun. Saya rasa okey je dia tulis nama staff tulis nama dia kan. Kalau dia tak involve langsung lah daripada pelajar kan. Tapi kalau dia involve pelajar dari segi data dia collect daripada student, sepatutnya dari segi etika memang kita perlulah masukkan nama pelajar tu. Kan. Okey. Terima kasih. Tapi saya nampak memang bagus juga, maksudnya daripada sebenarnya kita banyak student kita hasilkan projek-projek, dan projek dia ada yang projek bagus student kita. Jadi kalau kita tak dokumenkan macam UGI jugalah dan kita tak dokumen, patutnya mungkin kita boleh buat tapi itulah dari segi masa lah kan, dari segi masa lah pula, mungkin kekurangan masa lah. Saya nampak macam boleh juga kita dedahkan student kita pada penulisan
kertas kajian ni. Di samping dibantu oleh pensyarah lah. Tapi dari segi mungkin kekangan masa lah kan. Student nak kena buat projek, nak buat report lagi. Mungkin itu dari segi time frame lah. Okay. Tapi memang masa saya ialah masa kita pergi present dekat mana-mana kan. Kadang kita jumpa je student diploma pun present, kadang present international conference. Dia orang present projek dia orang lah kan. Dari segi kalau negara luar tu memang dia orang dah memang dedahkan kepada pada pelajar dia orang lah. Terima kasih. Ada lagi soalan lain? Ada soalan? Okey, saya rasa doktor dah tak ada orang yang nak tanya lagi. Doktor nak break sekejap ke sebelum 9.30? Ada lagi 2 minit atau nak continue je terus? Okey, saya continue terus lah. Continue terus lah? Okey. Okey. So, kita continue terus lah. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey, saya terus masuk pada structure of manuscript. Okey. Okey, dalam satu-satu kertas penyelidikan. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu ada lah dalam satu-satu kertas penyelidikan. Yang pertama, dia mesti ada tajuk lah. Okey, title. Kemudian ada abstract. Kemudian introduction. Okey. Kemudian material and methods. Result and discussion, conclusion, acknowledgement, reference. Okey. Yang ni 8 perkara ni tak semestinya tak semestinya lah. Kemungkinan yang ni adalah secara umum saja. Okey, secara umum saja. Kemungkinan ada paper yang dia sebenarnya dia ikut kepada template yang disediakan oleh jurnal, salah satu jurnal ataupun conference tu lah. Biasanya dia orang dah ada provide template dia orang lah. Okey, yang ni cuma secara orang panggil secara susunan macam ni lah. Okey, mungkin ada yang paper tu dia tak letak pun acknowledgement. Okey, ataupun contohnya material and methods ni dia mungkin dia tak letak, dia letak benda lain dan sebagainya lah. Ikut bergantung pada template dia lah. Okey, tapi kita secara umum macam ni lah dia punya susunan dia. Okey, okey, sebelum tu saya nak tunjuk contoh paper. Tadi sebenarnya kita dah tengok dah sebenarnya contoh paper Okey, yang ni boleh nampak tak? Tak nampak Kalau doktor boleh buat full screen. Betul. Full screen. Buat slideshow ke sebab dia Full tak screen nampak slideshow. Full screen slideshow Yap. Sekejap saya cuba share paper tu lah. Okey, yang ni nampak Nampak. Okey, ni satu research article lah, iaitu Real Time Monitoring of Indoor Air Quality with Internet of Things based ENOS. Okey, yang ni paper yang dari segi format dia, okey, dia satu line je, maksudnya dia paper ni lah, dia susun macam ni lah. Okey, secara terus lah. Okey, kalau kita tengok sini dia ada tajuk, artikel atas, kemudian dia ada abstract. Okey, dia ada abstract, kemudian keywords. Dia ada keywords, kemudian introduction. Okey. Kemudian dia ada related work. Okey, ada setengah tulis related work. Related work ni dia macam literature jugalah. Kemudian material and methods. Kemudian result lah. Result and discussion. Kemudian conclusion dan reference. Okey. Ini secara ringkas lah dia punya susunan susunan paper lah. Ataupun dalam bentuk lain ada juga yang contohnya kalau biasanya yang paper daripada IEEE dia dalam bentuk double column lah. Okey, double column dia ada kiri kanan. Okey, dia ada kiri kanan.
Ni yang memang saya download dia punya template betul lah, template paper dia. Okay, dia sebenarnya dia dah susun dah. Dia dah susun apa ni kedudukan-kedudukan dia lah. Kita just follow je dia punya format ni. Macam ni paper title kita boleh masukkan. Kemudian senarai pengarang, okey, senarai penyelidik, okey. Kemudian abstract sama juga, kemudian dia ada introduction. Dia sebenarnya dalam kalau kita baca template ni sebenarnya di dalam ni dia dah explain kat kita apa yang perlu ada dari segi format dan sebagainya, macam mana dia dah explain bagi kita. Okey, kita just follow dia punya template je. Okey. Yang ni contohlah biasa 2 contoh ni lah yang biasa kita gunakan. Okey, sama ada paper tu dia apa ni? One page yang tu ataupun yang macam ni double column Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu title. Okey. Okey, apa yang perlu ada dalam title? Okey. Title ni dia mesti concise and relevant to the subject matter lah. Maksudnya kita berkaitan dengan apa ni? Subjek utama yang kita nak tulis tu lah. Dan mesti ringkas lah. Concise mesti ringkas. Kemudian attract attention. Okey. Attract attention ni menarik pembaca lah untuk baca paper tu. Kita buat satu tajuk yang boleh tarik pembaca untuk tertarik untuk baca paper kita lah. Okey. Biasanya kalau kita menulis satu tajuk kertas penyelidikan ni, biasanya kalau saya lah saya sendiri saya akan draft dulu tajuk tu dan saya akan search dulu dalam Google. Saya akan search dalam Google supaya kita tidak menulis tajuk yang sama dengan paper orang lain. Kita cubalah buat carian dalam Google ke dalam IEEE ke supaya tajuk yang kita buat tu tidak sama dengan tajuk orang lain lah. Okay. Kita ubah sedikit dari segi word dan sebagainya, susunan ataupun ni lah. Okay. Kemudian nombor 3, interesting, significant and different from other paper. Macam saya beritahu tadi lah. Mesti berbeza lah daripada paper yang lain. Okay. Kemudian avoid abbreviation. Abbreviation ni contoh singkatan lah. Macam ni CRT, Character Relative. CRT mungkin orang tak faham lah. Kalau kita tulis dalam paper kita, tajuk paper kita tu CRT mungkin orang tak faham. Tapi dibenarkan bagi yang abbreviation yang dah biasa orang guna. Contohnya DNA. DNA memang orang common lah, orang dah tahu lah DNA. Boleh. Tapi yang elakkan lah. Kita elakkan gunakan abbreviation lah. Okey, yang ni kemudian less than 50 word. Okey, kurang daripada 15 patah perkataan lah. Okey. Macam ni contohnya IoT based real time river water quality monitoring system. Okey ni. Okey. Biasanya okey, nama pengarang yang paling depan sekali ni adalah penulis utama lah. Penulis utama mesti letak di bahagian depan lah. Okey. Ini contoh yang kedua. Okey. Bentuk dia. Okey, seterusnya saya pergi kepada abstract. Okey, abstract ni ada orang tulis, ada orang beritahu abstract ni ditulis di akhir sekali lah. Bila dah complete semua, kita dah tulis paper kita, barulah kita tulis abstract. Okey, abstract ni sebenarnya dia ada ringkasan kepada kertas kita tu lah, kertas penyelidikan kita yang buat tu. Dia start daripada dia punya kandungan dia. Okey. Introduction, objective, method, result, conclusion. Maksudnya dia summarize kita punya paper tu. Okey. Dan dia tak ada dalam tu figure, table dan reference, memang tak ada dalam abstract lah. Okey. Dia punya patah perkataan ni 200 word. Okey. Kita tengok contoh contoh abstract. Okey, yang ni yang saya beritahu ni
introduction, objective, method, result, conclusion ni. Yang ni yang common yang orang letak dalam abstract lah. Okay. Tapi bila kita baca paper-paper yang lain, dia buat abstract tu macam-macam gaya juga. Dari segi kadang-kadang tak ikut susunan yang seperti yang saya terangkan ni lah. Iaitu introduction, objective, method, result, conclusion. Ada yang ringkas, ada yang terlalu padat dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya abstract ni bila kita tulis sebenarnya kita nak macam mana kita nak ceritakan tentang paper kita tu pada orang lain lah, supaya orang faham. Kadang-kadang orang tak baca detail dalam tu, dia tengok dalam kita punya abstract dia boleh agak apa yang kita nak sampaikan. Okey, kalau contoh yang ni dia punya susunan dia adalah kalau kita tengok yang bahagian part paling atas kali ni adalah introduction lah. Okey, kita ceritakan sikit background kita punya research tu. Kemudian part yang kedua biasa objektif. Okey. Objektif paper kita tu. Kemudian yang ketiga metodologi lah. Device, sensor yang kita gunakan ataupun kadang-kadang ada juga yang explain sedikit dia punya operation. Dan yang paling bawah sekali result dan conclusion lah. Okey, ini struktur bagi abstract. Okey, yang ni saya dalam bahasa Melayu, yang tadi dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Melayu lah. Ataupun okey, kita tengok yang ni contoh yang kedua. Yang ni dia lain sikit. Yang dia start dengan introduction, kemudian objective, kemudian methodology. Dia tak cerita device. Yang atas tadi dia cerita device. Yang ni dia tak cerita device, dia cerita methodology. Methodology. Kemudian terus kepada conclusion. Okey, yang ni ringkas sikit lah. Okey, yang ni dia ada introduction dan objektif sekali dalam tu, dalam abstract. Kemudian ada methodology, system operation, kemudian conclusion. Okey. Sebab tu saya kata dia banyak bila kita baca banyak paper sebenarnya macam-macam orang dia punya susunan abstract tu. Tapi yang standard yang standard adalah inilah ikut sequence yang saya cakap ni lah. Introduction, kemudian objektif, method, result dan conclusion. Okey, kemudian keyword. Okey. Keyword ni bahagian bawah abstract tu dia ada keyword. Keyword ni kata kunci lah. Kata kunci ni kita gunakan, kita tulis dia supaya orang mudah nak tahu kita ni tulis berkaitan dengan apa. Paper kita tu. Okay. Most of the keyword may already be present in the title lah. Okay. Biasanya kebanyakan keyword kita memang dah ada dalam tajuk kita tu. Tajuk kita tu dah ada keyword. Okay. The number of keyword should not be more than 5. Biasanya tak lebih daripada 5. Use only established abbreviation. Okay, ni pun sama. Dia dah beritahu dah. Kita kalau boleh gunakan, kalau kita nak gunakan abbreviation dalam keyword, gunakan yang dah orang tahulah. Contoh DNA memang dah jadi common lah, orang dah tahu. Okay, ini contoh keyword lah. Contohnya kalau ni title dia IoT based automated greenhouse monitoring system. Okay, keyword dia dia letak Internet of Things, Raspberry Pi, greenhouse, TeamSpeak. Okay. Kemudian yang kita boleh juga letak macam contoh dia letak device. Boleh letak device. Device kita guna apa, software yang kita guna apa, kita boleh letakkan dalam kita punya keyword lah. Okay, kalau macam contoh yang kedua ni ada letak dia punya sensor, DHT22 sensor. Okay, boleh letak lah. Okay, setakat ni ada soalan? Abstract, title, abstract dan keywords.
Okey, saya teruskan. Okey, saya teruskan kepada introduction. Okey, kalau kita tengok paper tadi, selepas daripada keyword tu dia ada introduction lah. Part introduction. Okey, introduction ni kita memberikan pembaca maklumat latar belakang bidang kajian secara ringkas. Okey, kita bagi maklumat kepada pembaca berkaitan dengan kita punya penelitian secara ringkas lah. Dan juga ulasan literature ringkas mengenai suatu bidang lah. Okey, mengandungi rujukan terkini dan relevan dengan kajian, skop kajian, hipotesis dan rasional mengapa kajian dijalankan. Okey, kalau kita boleh dalam gambar ajar kita boleh bentukkan dia macam segitiga macam ni lah. Daripada umum kepada khusus. Okey, pada umum pada khusus lah. Okey, yang pertama pendahuluan, kita cerita sikit kajian kita berkaitan dengan apa. Kemudian literature yang terlibat dengan kajian kita tu, dan juga skop kajian. Kemudian boleh masukkan kita punya bahan dan kalau kita dalam bidang teknikal kita boleh masukkan kita punya sensor dan sebagainya lah. Kemudian metodologi, objektif dan diakhiri dengan objektif lah ataupun hasil utama. Okey. Okey, secara umumnya pendahuluan boleh terdiri daripada latar belakang mengenai bidang pendidikan, hasil kajian lepas oleh pengarang dan pendidik lain, kemudian diikuti dengan hujah dan logik mengapa suatu kajian dijalankan dan diakhiri dengan objektif kajian. Biasanya dia diakhiri dengan objektif kajian lah. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh ni contoh introduction lah, bahagian part introduction. Atas ni dia ada pengenalan tentang kajian bidang kajian yang kita kaji tu. Kemudian ada problem statement. Kemudian dia ada material. Material kita gunakan apa, device dan juga metodologi lah. Dan di akhir sekali kita letak objektif kita. Okey, setakat ni macam mana? Okey. Boleh faham Beres. Beres Dia satu lagi menulis ni bila kita buat kertas pendidikan, menulis satu kertas pendidikan, kita kena tulis dulu. Dan saya dulu pun memang saya follow pada contoh paper yang lain lah. Kita tengok paper tu, kita ambil satu paper dan kita follow dia punya struktur dia. Struktur dia buat macam mana dan sebagainya lah. Kita follow. Lama-lama dia akan datang kita akan dapat pengalaman menulis tu kan. Tapi secara struktur dia macam ni lah. Secara struktur paper tu macam ni lah. Okey, seterusnya saya terus masuk kepada searching literature review tips. Okey. Yang ni bila kita nak buat satu-satu paper ataupun kita nak cari bahan satu-satu paper, biasanya kita akan allocate satu hari lah. Satu hari untuk kita search paper gunakan search engine lah. Okay. Yang paling simple sekali adalah kita gunakan Google search. Okay. Google search ni kita boleh kita boleh cari maklumat yang kita nak tu. Saya tunjuk contoh walaupun Google saya tunjuk lah. Ni kita boleh cari Google lah, Google macam biasa je. IoT, solar. Ini pun dia PDF kita letak PDF. Okey, yang ni kita boleh tengok lah. Dia paper-paper yang berkaitan dengan IoT solar tu dah ada keluar Ataupun kita boleh gunakan biasa saya guna Google Scholar Google Scholar. Yang ni pun bagus juga untuk kita kita boleh ajarkan student kita guna Google Scholar. Okey, Google Scholar ni kita boleh satu yang kita boleh cari secara umum. Contoh saya buat IoT solar.
Ini dia akan keluar apa ni? Paper-paper yang berkaitan dengan apa ni IoT solar. Okey, kalau dia tengok kalau kat sini tepi ni ada PDF. PDF ni maksudnya kita boleh download PDF lah. Ataupun dia keluar HTML. HTML ni biasanya dia akan view dalam web, dalam web sajalah. Dalam mode HTML lah. Okey. Selain daripada itu, ini cara yang umum. Selain daripada kita boleh dalam Google Scholar juga, okay, kita boleh search advanced search. Kita boleh gunakan advanced search. Yang ni contohnya saya buat solar IoT. Boleh check. Dia sama juga. Dia boleh keluar. Cuma yang dalam advanced search ni, dalam Google Scholar, kita boleh tetapkan kat sini bawah ni. Dia ada outer, kemudian kita boleh tengok pada tahun bila kita nak. 2000, contohnya saya buat 2015 sampai 2020. Ini kita boleh search dalam advanced search. Dia dah keluar start daripada tahun tu lah. Tahun yang 2015 sampai 2020. Yang ni dan kita boleh buka lah dia. Dia ada dalam PDF. Kita boleh tengok paper yang ditulis lah. Okey, kemudian selain daripada itu dalam Google Scholar ni kita boleh simpan paper yang kita nak. Contoh kat sini kalau siapa yang buka dalam Google Scholar dia ada simbol star ni kat ujung ni. Yang ni sebenarnya kita nak save paper tu ke dalam library kita lah. Siapa-siapa yang ada akaun Google memang dia akan automatik lah bila kita type saja Google Scholar ni dia akan terus masuk dalam kita punya akaun. Okay, yang ni kalau kita boleh save. Kita boleh ajar student project kita kan. Ajar dia cara guna Google Scholar ni lah. Kita boleh save. Ini macam ada star ni kita boleh save. Dan dia akan masuk dalam library kita. Kalau saya buka, saya punya library. Okay, dia paper yang saya save tadi ada dalam saya punya library. Okay, kemudian dalam library ni juga sebenarnya kita boleh susun kita punya paper. Bagus juga Google Scholar ni kita boleh susun kita punya paper lah. Contohnya kita nak labelkan dia dalam sebagai create new lah. Mungkin saya nak buat projek 1. Okay. Kita boleh create. Dia akan ada dalam kita punya library, dia dah ada lah. Macam saya ada library saya ada energy, projek 1, solar. Paper-paper yang berkaitan dengan yang apa ni, yang saya yang label tu ada dalam ni lah. Kalau saya buka projek 1, dia akan keluar apa ni paper yang saya save dalam saya punya library tu. Kemudian dalam Google Scholar ni juga kadang-kadang ada yang ada problem dengan cara nak tulis rujukan kan. Cara nak tulis rujukan sebagainya, mungkin student pun kadang dia tak faham sangat. Kita boleh tengok dekat sini dia ada simbol koma ni, okey. Double koma ni kalau kita boleh buka, bila kita klik je dia akan keluar apa ni susunan rujukan. Contoh kat sini dia ada MLA, APA, Chicago, Harvard, okey. Biasanya APA lah, student pakai APA. Yang ni kita boleh copy. Kita boleh copy dan paste dalam kita punya report project dan sebagainya lah. Okey. Okey, yang tu berkaitan dengan Google Scholar lah. Okey. Dan biasanya bila kita baca satu-satu paper tu, okey, bila kita dah download paper sebagainya, kita buat filter dan sebagainya, kita buang paper-paper yang tu, kita baca secara pantas. Okey. Biasanya kita fokus pada title, objektif, method, result and finding lah. Okey, yang perkara ni kita fokuskan dalam paper. Kalau tak berkaitan dengan kajian kita akan delete, buang lah. Okey. Kemudian create specific folder by title, category and date. Kemudian filter lagi lah paper yang not related. Okey, ni sedikit tip lah macam mana kita nak buat carian sebenarnya nak buat carian literature. Okey, material and method. Okey, part seterusnya material and method selepas introduction. Okey, material and method ni kita terangkan kaedah
kaedah yang kita gunakan dalam kajian kita lah. Okay. Selain daripada itu, kita ada juga kita terangkan. Mungkin kita boleh terangkan kajian ni buat kat mana, menggunakan kaedah apa. Kita boleh terangkan dalam kita punya ni lah, metric and method. Kemudian describe technical specification. Alat-alat yang kita gunakan dalam kita punya kajian tu. Apa ni, meter dan sebagainya, komponen, sensor kita gunakan dalam kita punya buat projek tu, kita boleh explain dalam ni lah. Kemudian explain research location and instrument, kemudian sampel. Okay. Bagaimana kita collect data, okay. Berapa sampel yang kita gunakan. Kemudian flowchart are used to describe workflow that has been done. Okay. Okey, contoh ni satu contoh saya ambil material and method dalam satu paper. Okey. Dia kadang-kadang tak semestinya kita terus tulis material and method. Kita boleh tulis kalau dalam paper technical kita boleh tulis hardware implementation contohnya. Dia tak tulis pun material and method, dia tulis hardware implementation. Okey, dalam ni kita ceritakan apa ni? Hardware yang terlibat dalam kita punya projek tu. Sensor yang kita gunakan lah. Tapi bila kita involve dengan sensor dan device ni, sebenarnya dia ada spek. Spek tu lah yang sebenarnya kita kena ceritakan. Bukan kita ceritakan dia punya apa ni, nama dia saja kan. Mungkin contohnya kalau saya ambil contoh temperature and humidity sensor DHT22. Dia ada dia punya spek dia. Penerangan tentang DHT22 tu kita kena terangkan. Yang ni yang kadang-kadang student kita tak terangkan, dia terangkan secara umum macam tu je. Okey. Bila kita terangkan spek-spek tu, dia nampak teknikal. Paper kita tu nampak lebih teknikal lah. Dan yang ni penerangan atas ni, kemudian dia come up dengan satu table. Nampak dia buat satu table. Ini kemungkinan student kita pun pakai benda-benda macam ni sensor DHT22 ni, kemudian ESP8266. Okey, kemudian dan juga bahagian metric and method ni dibantu juga dengan kita illustratekan dia punya kita punya apa ni, rajah apa ni, projek kita tu antara sambungan di antara microcontroller ke ataupun sensor kita tu yang kita gunakan, kita boleh illustratekan dalam bentuk diagram lah. Okey, dan juga gambar projek kita. Tengok yang tadi, kalau kita tengok dia start dengan hardware implementation, kemudian dia part seterusnya software implementation. Nyatakan software yang kita pakai dalam kita punya projek tu apa. Software yang kita gunakan. Okey, yang ni contoh yang kedua, yang tadi yang pertama. Ataupun yang ni dia start dengan propose system. Sebenarnya dia dalam metodologi juga. Dalam part metodologi juga. Tapi dia start dengan propose system lah. Ada propose system yang digunakan. Kemudian diikuti dengan hardware design. Kalau yang tadi penerangan dia lebih dia terang rangkum sekali terus. Sensor dalam ni semua sekali. Tapi kalau tengok yang ni dia terang satu-satu. Dia pakai sensor apa, dia terangkan. Dia explain lebih sensor tu. Contoh ni yang ni dia buat pasal apa ni? Quality air. Dia pakai pH sensor. Kemudian dia pakai sensor yang lain, temperature sensor. Kemudian LCD display. Okay. Walaupun LCD display pun, tapi dia explain. Dia explain apa ni komponen yang digunakan dalam projek tu. Dia explain detail lah. Okay. Kemudian diikuti dengan software yang digunakan lah. Okey, kemudian dalam metric and method ni, kalau kita gunakan gambar, mungkin ada kita gunakan gambar. Kadang-kadang kita student kita letak je gambar tu dalam dia punya projek, ataupun kita